Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa min kullu amin wa antum bil khair minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Aidil Fitri. Kuliah maghrib kita di dalam pelajaran adab yang kita baca daripada kitab Tazkiyatun Nafs karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah yang disyarahkan oleh Fadilatul Syekh Sa'id Hawa. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat, keberkatan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabak COVID-19 dan juga daripada sebarang penyakit dan sebarang keburukan kejahatan yang tercipta, yang wujud di dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih pada Fadilatul Ustaz Syekh Amin kita, ya, menghubungi saya, dia kata malam ni boleh kelas. Ya, terima kasih banyak. Saya duk menganggap bila PKP duk teringat macam tahun lepas. Artinya semua tak boleh. Saya bayang itu je lah. Dan memangnya pun lepas daripada bulan puasa, tiada sebarang aktiviti. Menerima jemputan Ramadan pun sekali je. Alhamdulillah di hujung-hujung Ramadan baru ni, pergilah sekali. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ruang pula kepada kita buat kali ini, Aidilfitri pada tahun ini. Alhamdulillah ada ruang, ya. Saya pun ada merujuk kepada warta yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Pahang membenarkan ada kuliah. Ya, saya minta sahabat yang berkenaan mengantar kepada saya, dia berpegang kepada apa tentang kebenaran mengadakan kuliah. Jadi dia hantar. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan itu menjadi satu kelonggaran pada kita, ya, untuk kita menyambung kuliah kita. Tak ada apa-apa pun, kita jaga sama-sama, jaga SOP, dan kita inginkan redha Allah. Nak walau dalam keadaan apa, kita nak tambah ilmu pengetahuan. Kerana kita nak tambah ibadat, kita nak tambah ilmu, kita nak tambah kebaikan, kita nak tambah perkara-perkara yang hasanat. InsyaAllah. Kembali kepada bicara di dalam kitab Tazkiyatun Nafs pada muka surat 22. Ya. Tugas murabbi yang ketujuh. Ya, tugas seorang guru. Apa dia? Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tugas ketujuh kepada murid yang terbatas kemampuannya, sebaiknya disampaikan kepadanya perkara-perkara yang jelas. Bismillah. Dan layak baginya. Dan tidak disebutkan bahawa sebenarnya di sebalik itu ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh seorang guru. Baik. Ini berhubung dengan kemampuan menerima ilmu.
Ya, dulu pun kita dah bicara dalam tugasan-tugasan seorang guru bagi perkara-perkara yang sebelumnya. Tapi ini nak jelaskan lagi. Imam Al-Ghazali memberi penekanan bagi seorang guru dan sebenarnya nak memberi maklum juga kepada kita yang mempelajari ilmu pengetahuan. Baik, apa yang kita nak belajar? Kita sebagai murid, kita nak ambil apa daripada kenyataan ataupun fakta ini? Iaitu kita menyedari setiap daripada kita dari sudut boleh menerima ilmu ada had, batasan-batasan tertentu yang boleh dipikirkan dan diterima oleh akal kita. Tak semua hal yang berhubung dengan ilmu pengetahuan dapat kita capai daripada ungkapan dan ajaran daripada guru. Jadi dengan sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan dalam kita memberi pengajaran, ya, dalam kita memberi pengajaran kita kena mencari ayat-ayat yang jelas dan terang supaya dapat dipahami oleh sesiapa saja yang menjadi murid kepadanya, yang menjadi pelajar kepada guru berkenaan. Itu ada. Kita boleh baca juga. Ya, saya teringat guru-guru saya dulu pun pernah berkata, kita nak mengajar kitab-kitab sebagai contohlah, kita kitab malam ni, ya, dan juga apa-apa saja kitab. Suasana daripada sebuah perkampungan, penempatan kita sebagai orang yang Allah Ta'ala beri ilmu pengetahuan sudah boleh membaca. Di surau kawasan ni macam mana dia punya taraf penerimaan. Di jabatan ini, kalau kita sampaikan kuliah, dalam jabatan tersebut, adakah mereka profesional? Adakah semua grade 52 ke atas? Ataupun semua grade 17 ke bawah? Itu capaian untuk seorang guru. Apa pun, secara keseluruhan. Pernah, ya, guru-guru saya sendiri pun berpesan, kita guna ayat biasa-biasa saja, walau kita duduk di peringkat mana sekalipun. Biar orang puas hati. Bab tu, saya tengok ceramah Ustaz Azhar Idrus ni. Menarik. Cara dia menyampaikan, dia tak kira depan tu siapa. Penilaian lah, tuan-tuan punya penilaian, terpulanglah. Dia tak kira dia duduk di perkampungan orang elit ke, ya, Kuala Lumpur ke, kampung ke, surau ke, dia guna bahasa yang sama je. Bahasa Terengganu dia campur dengan bahasa macam-macam. Cara penyampaian yang tidak memilih siapa di hadapannya dan semua orang berpuas hati dengan penyampaian itu. Termasuk dalam ia menjawab semua soalan. Sekarang nak dengar ceramah, tak payah pergi dengar ceramah dengan nak dengar ceramah dia, ya, tak payah dah kita nak ikut dia. Tekan je dalam YouTube tu keluar habis semua ceramah dia. Baik. Jadi artinya saya teringat kembali kepada pesan alim ulama, para guru-guru. Dia kata kita tak perlu menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Sekalipun kita mempelajari kitab, dalam pengajian kita, kitab itu bahasanya tinggi. Dalam kitab pengajian kita, kadang-kadang ada antara pengisian ayatnya itu memberi ibarah, memberi maksud sampai peringkat 2 dimensi, 3 dimensi bagi satu ibarat. Oh, cakap dimensi pula dah. Nah, ya. Kadang-kadang ayat itu macam ada sebaliknya.
Ataupun dalam ayat-ayat kitab pengajian yang kita ngaji itu, ayatnya susah nak dicapai oleh orang biasa. Kita yang mengaji daripada bawah ni sahaja yang boleh mencapai pemahaman pada ungkapan dalam ayat-ayat dari kitab-kitab pengajian yang tinggi-tinggi tersebut. Termasuklah kitab Tazkiyatun Nafs ini juga. Ataupun kitab biasa yang kita ngaji dulu, Bidayatul Hidayah. Bukan semua ayat dalam tu yang boleh kita capai. Melainkan ia hanya tercapai pemahamannya melalui syarah daripada guru. Atau orang-orang yang diberi amanah menyampaikan ilmu daripada kitab tersebut. Tu ya. Jadi ini juga hikmah daripada sesebuah pengajian. Artinya kita ni tak mampu nak mengaji sedang mana sangat kita. Mesti kena dibantu oleh guru yang mengetahui. Walau dalam sudut apa sekalipun. Tak boleh kita main agak-agak. Tak boleh kita main serkap-serkap. Tak boleh kita main dengan fakta-fakta atas pemikiran kita. Kita mesti dibantu. Ilmu kita mesti dibantu. Dalam zaman sekarang, ilmu kita ini sangatlah luas dari sudut perolehan ilmu. Cuma kita sekadar mana masuk ke dalam ingatan kita, di dalam dada kita, itu atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat. Ya, sebab tu Imam Al-Ghazali pesan dalam kitab ni, kalau kita ngajar, dia kata, maka murid-murid ni kita kena tahu keterbatasan kemampuan pada perkara-perkara yang jelas dan layak baginya. Kena tahu tu. Jangan murid tahun 1 diajarkan ilmu yang sekolah menengah. Kita di taraf mengetahui fardu ain, kita tak mampu untuk nak menerima ilmu balaghah. Kita hanya belajar tentang hukum syarak. Bila ada sesuatu, hukumnya sama ada makruh, sunat, haram, harus, wajib. Jadi artinya kita hanya didedahkan ini hukumnya ini. Maka belum sampai akal kita, ni contoh saja. Belum sampai akal kita untuk berbicara ilmu logik, ilmu mantik. Atau belum sampai pencapaian akal kita untuk berbicara tentang usul fiqah. Asas-asas ataupun dasar-dasar ilmu fiqah. Ilmu yang berhubung dengan cara pengambilan hukum dan penetapan satu-satu hukum. Kita mungkin tak tercapai berbicara berhubung dengan maslahah, rukhsah, azimah yang dibicara di dalam ilmu fiqah. Baik, di dalam ilmu usul fiqah dan berbagai ilmu-ilmu lain yang di peringkat tinggi. Kita barangkali belum tercapai kalau dibicarakan pengajian tasawuf yang teramat dalam. Kita mungkin boleh menyentuh tentang tasawuf pada peringkat-peringkat asas yang jelas dan boleh dipahami oleh orang yang hadir kepada pengajian tersebut. Itulah maksud apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Sebaliknya kata Imam Al-Ghazali itu, dia kata tidak disebutkan bahawa sebenarnya di sebalik itu ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh seseorang guru. Kalau ada benda sebaliknya daripada satu-satu fakta ayat, katalah ada benda di sebalik ayat itu,
Maka kalau di sebaliknya itu tak boleh dicapai oleh seorang guru, maka jangan guru menceritakan hal sebaliknya itu. Cerita apa yang jelas dan terang saja. Ya? Baik. Kata lagi Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika perkara tersebut dilakukan, maka akan dapat mematahkan semangat seorang murid. Semangatnya itu kembali kepada semangat murid. Menjadikan hatinya, hati murid itu goyah dan menyangka bahawa guru tadi kedekut kerana tidak mahu menjelaskan kepadanya. Dia timbul salah sangka lah. Ingatlah bahawa setiap orang mengira bahawa dirinya patut untuk menerima ilmu yang mendalam. Ini untuk peringatan kita semualah. Setiap orang redha kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia akal yang sempurna. Orang yang paling bodoh dan lemah akal adalah orang yang paling bangga dengan kesempurnaan akalnya. Seseorang yang berbangga kata ilmunya dalam, tinggi, mampu berbicara ilmu yang tak dapat dicapai oleh orang lain, dia berbangga. Dia rasa ilmunya sangat dalam, ilmunya mampu. Ia mampu mencapai ilmu yang tak terungkap dari segi maksudnya kepada orang biasa-biasa. Dia berbangga tu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang berbanggalah dalam keadaan itu, dia ialah orang yang paling bodoh. Tu sampai itu tajam tu. Ya, jangan marah nah. Itu Imam Al-Ghazali kata. Artinya, kalau kita berbicaralah pada kitab terdahulu, apa sahaja sudut urusan kehidupan kita, apatah lagi dalam soal ilmu, tiada ruang untuk kita merasa bangga. Untuk nak rasa diri kita ni mampu mencapai ilmu mendalam ataupun berasa sangat cerdik daripada orang lain. Berasa sangat tinggi ilmu, boleh bercerita hebat-hebat tu. Kalau ada kemampuan itu, maka itu Imam Al-Ghazali kata, kalau dia berasalah macam tu, maka Imam Al-Ghazali kata, itulah dia orang yang paling bodoh. Na'udzubillah min zalik. Ya? Kita mengaji tinggi-tinggi, baca kitab tebal-tebal, mengaji dengan syekh-syekh para ulama hebat-hebat, balik ke rumah, anak kita umur 5 tahun, umur 6 tahun, lepas pada semayang ke, lepas makan, lepas ngaji, kita buka kitab depan dia orang. Kita baca macam mana kita mengaji. Apa macam anak kita. Umur 5-6 tahun. Ataupun baru sekolah rendah 11-12 tahun. Kita cerita cara kita mengaji ilmu tinggi-tinggi. Termasuklah isteri kita juga mendengar. Ada ibu bapa yang perhatian, dia buka kuliah di rumah dengan keluarga. Ada. Jadi baguslah kalau dicerita tentang asas-asas tu. Alhamdulillah. Kalau cerita benda-benda hak yang mendalam, sebab dia rasa dia ada orang dia begini tuan-tuan. Dia rasa dia patut tunjukkan kewibawaan dia sebagai orang yang memiliki ilmu dalam kepada keluarga terlebih dahulu. Supaya pihak keluarganya juga mengiktiraf ayahnya, suaminya memang banyak ilmu. Dengan kewibawaan ilmu yang dia ada tu, supaya ahli keluarga dia ialah orang hak mula-mula kena iktiraf bahawa ketua keluarganya, ayah dia, abahnya ialah orang yang hebat ilmu. Maka dari segi pengajian kita tak boleh macam tu. Ni disiplin ilmu. Itu kita baru cerita dari segi adab. Maksudnya, kalau dari segi kita nak dapat pahala banyak, jangan bagi ruang untuk nak merasa kebanggaan itu. Yang ada ruang pada kita ni macam mana? Ruang kita ialah syukur. Ruang kita ialah bertasbih kepada Allah atas
kurnia Allah kepada kita, mampu mencapai pemahaman tinggi dalam ilmu kita. Macam orang menerima berita berkenaan dengan peperangan di antara Palestin dengan Israel. Seorang sahabat baru ni cerita, dia kata, ada dua orang cerita. Satu cerita, dia kata, bila kita cuba-cuba mencerita keadaan sebenar di pihak Israel, dia kata, ada warning daripada pihak Facebook. Dia kata, saya tak ada akaun Facebook, saya tak tahulah tu macam mana cerita warning. Maksudnya, maklumat sebenar yang disampaikan tak dibenarkan sial. Tak boleh. Ya. Kalau sial, benda-benda yang menasabah pada pemilik FB ke YouTube ke, termasuk akhbar. Jadi sahabat kata, bukan susah sangat nak baca. Ni cerita baca ni, bukan susah sangat nak baca. Kita kena tahu, dia kata syarikat telekomunikasi ni, media dunia ni, siapa pegang? Astro, memang duduk kat kita. Tapi atas-atasnya siapa pegang? Termasuk juga Al Jazeera ke, ya, termasuk juga berita-berita yang lain, tak usah cerita lah, Reuters, The Sun, tak usah cerita lah yang Inggeris-Inggeris ni. Mana milik syarikat ataupun tuan punya syarikat yang menyebarkan berita kepada awam di dunia ni. Siapa punya? Dia kata, senang sangat baca. Kalau mereka itu orang yang anti-Islam, inilah dia keadaannya, dia kata. Berita yang sampai kat kita akan jadi berat sebelah. Jawab dia seorang sahabat, dia kata, tapi ustaz, dia kata, kalau tengok berita yang sampai kat kita ni, Israel kena teruk. Sampai dia punya kubah besi dia pun boleh tembus. Apa? Al-Qubbah Al-Hadidiyah. Itu bahasa Arabnya. Apa? Iron Dome. Iron Dome, ya. Bahasa Inggerisnya. Jadi, seorang sahabat, ini kita kata capaian akal. Ya. Dia kata, sudah 57 tahun yang dia ingat, yang dia tak ingat, tak tahu dia kata. Sudah 57 tahun Palestin diseksa, Palestin diburu, Palestin diserang. Bukan 10, bukan 5 hari, 50, hampir 60 tahun. Dia kata, pernah tak didedahkan sepenuhnya peristiwa-peristiwa kezaliman kepada dunia? Yang dapat, dia kata, sikit je. Yang dapat kat kita tu kira sikit sangat. Tak sampai hujung jari pun. Sazarah je. Hak 57 tahun tu. Itu pun dia kata kita marah dah. Sedang tu pun marah dah, semangat dah. Tapi dia kata, ada kesan tak kemarahan kita pada dia orang? Itu satu, dia kata. Yang kedua, kalau di dalam perang sekarang menampakkan, mendedahkan macam pihak musuh menerima kekalahan yang teruk, itulah cara propaganda musuh. Propaganda musuh, dia nak menjadikan hati orang Islam di dunia ni berasa terpegun, merasa gembira, merasa orang Islam dah hebat. Itulah penipuan yang paling besar. Dia kata,
dalam pada kita setengah-setengah kita rasa terpegun, rasa gembira bila ada kemusnahan di pihak musuh, kita sedar tak berapa banyak kemusnahan di pihak orang Islam? Itu satu. Kadang-kadang sengaja diwar-warkan kemusnahan pada pihak musuh, digambarkan kemenangan pada pihak Islam. Jadi orang Islam kata, oh benar dah, benar. Dia jadi leka. Saya teringat perang Uhud. Bagi mereka yang duduk di kalangan pasukan pemanah sebagai benteng utama di dalam perang Uhud itu, ya, mereka itu tiba-tiba merasa gembira melihat yang lapangan di bawah ini tentera musuh telah kalah, bertempiaran lari meninggalkan harta rampasan. Jadi hak di atas tu pakat turun ke bawah, pakat berebut. Benda tinggal harta banyak, harta rampasan banyak. Musuh bila lihat mereka bergembira, orang Islam bergembira, mereka datang semula, patah balik. Sama tak cerita sekarang? Kalau kita buat perbandingan. Itu. Jadi sahabat ini dia baca lain. Kita baca selapis, oh banyak teruk. Ya, pihak musuh Islam teruk kena. Selapis. Jadi sahabat yang nampak lapis-lapis yang lain ni, dia bagi tahu, jangan rasa gembira. Jangan rasa terpegun melihat musuh kalah, banyak harta benda, banyak fasilitis dia rosak, banyak kemudahan-kemudahan ketenteraan dia musnah. Itu juga sebahagian dari propaganda. Kalau ya pun, itu ialah sebahagian. Kita tak tahu lagi, dia kata, hak duduk lapisan lain yang banyak tu, tak berapa banyak lagi. Ini tuan-tuan, kita nak cerita capaian akal bagi fakta yang berlaku atas dunia. Tu orang boleh baca tu. Ya, kita duk baca, ya sungguh ya, kalau tengok dalam gambar ni, dia kalau betul-betul dia blok dah. Dia bagi sikit-sikit nak umpan, buat madu je. Dia bagi sikit-sikit. Sebab dia nak hentam lebih lepas pada tu. Jadi itu contoh. Dia artinya Imam Al-Ghazali berpesan, berhati-hatilah dalam kita menyampaikan ilmu, dalam kita menyampaikan sebarang cerita dalam pengajian, ya, mencerita tentang ilmu ni, jangan berasa kita paling cerdik, kita paling pandai. Ada masalah dia. Jadi ayat ni saya nak ulang pun berasa tersentuh sangat. Tapi itulah kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling bodoh dan lemah akal ialah orang yang paling berbangga dengan kesempurnaan akalnya. Dengan ini, jelaslah bahawa orang awam yang berpegang teguh kepada syariat, meresapkan akidah yang diriwayatkan daripada generasi salaf, yakni generasi terdahulu, dalam jiwanya tanpa tasbih, tanpa tasbih. Tasbih dalam kurungan tu dikata menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan tanpa ta'dil, yakni menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Batin baik dan akalnya tidak sanggup untuk menerima lebih banyak daripada itu. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan mengganggu keyakinan seorang murid dan jangan diajak untuk mendalami hakikat ilmu yang pelik dan rumit. Sebaliknya, seorang guru cukup mengajarkan berbagai ibadah, sifat amanah, ini yang asas-asas saja,
ya, dalam berbagai pekerjaan yang mereka hadapi, serta mengisi hati mereka dengan rasa kerinduan kepada syurga dan rasa takut kepada neraka, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran. Seorang guru selayaknya tidak menyentuh mengenai perkara-perkara yang syubhah, yang tidak jelas halal dan haram, kerana boleh jadi perkara tersebut tersangkut pada hatinya dan susah untuk dilepaskan. Jika perkara tersebut terjadi, maka ia menjadi menderita dan akan binasa. Baik, dalam ilmu-ilmu ni ada perkara yang jelas, ya. Nabi pun ada sebut, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Itu dari sudut hukum. Nabi bersabda, sesungguhnya yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, ya? Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi di antara yang haram dengan yang halal itu ada perkara-perkara lain yang dinamakan umurun mushtabihan, perkara yang kesamaran. Kesamaran dari sudut hukum ialah tidak dapat dipastikan satu-satu itu halal ke haram. Dia dinamakan syubhah. Benda syubhah dalam kehidupan kita ni banyak tak? Banyak. Kalau kita nak baca syubhah, ya, ittaqis syubhat. Lalu Nabi bersabda, hak syubhah-syubhah tu kamu hendaklah takut. Berhati-hatilah kamu. Kita ni daripada zaman merdeka duk makan biskut Mary ni lama dah. Biskut dalam tin yang kilang tu ownernya ialah orang bukan Islam. Cuma kemampuan orang kita pergi cek, hantarlah kesihatan, pegawai syarak untuk cek. Itu saja. Pegawai ni yang membuat penelitian tentang produk daripada kilang tu nak tunggu 24 jam. Yang dia pergi cek tu, okeylah. Lepas dari tu dia balik. Macam dulu pernah orang cek. Kalau tengok pada cek tu, orang suka makan apa? Yumi. Yumi. Jenis agar-agar, bukan agar-agar. Benda nama? Apa nama adik? Sumi ya? Sumi itu. Pernah berlaku spot check pada sebuah kilang yang mengeluarkan dia, ada sejenis bahan yang disembunyikan. Bahan tu hanya diguna bila mana tiada pemeriksaan spot check. Semasa kilang tengah membuat operasi. Itu contoh. Tetapi benda tu jadi syubhah lah. Biskut tawar. Banyak. Dari segi makanan tu. Jadi kalau fikir-fikir ni, pernah tok guru kata, teringat masa ngaji-ngaji. Dia kata kita ni esok besar dengan makan benda syubhah je lah. Kalau mak ayah boleh jaga, anak-anak tak dapat nak jaga. Sedap. Ni kalau pergi ke gedung-gedung membeli belah, budak-budak suka makanan Korea. Suka makanan Jepun. Makanan Jepun tu benda nama? Apa nama? Siapa ingat sini? Sushi. Sushi. Kita cium bau pun tak menarik. Sushi tu. Daging mentah. Macam anak kita suka. Inilah tuan-tuan sekalian. Dia membesar
anak beranak kita besar dengan makanan-makanan ini. Ianya belum dapat dipastikan sedang mana halalnya ataupun tak dapat dipastikan adakah ia haram. Itulah ya. Baik, habis dah masa kita. Ada lagi sikit. Habis dah. 4 minit lagi. Jadi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, orang-orang awam ni, ya, yang dia memang dah sedia berpegang teguh dengan syariat, maksudnya undang-undang, ya, hukum, dia dah pegang teguh, dia dah ingat dah, dia pegang dah hak tu, dia tahu dah, jelas dah bagi dia hukum tu, syariat tu jelas dah. Dan begitu juga dari segi akidah, ya, akidah dia pun dah jelas. Dia mengaji daripada ulama-ulama, kitab-kitab dulu-dulu, ngaji dengan tok-tok guru dulu, jelas dah pada dia. Kalau dia dah jelas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, artinya belum lagi barangkali sesuai nak disebutkan perkara-perkara yang berhubung dengan syubhah. Perkara-perkara yang menjadi kesamaran. Takut nanti banyak bercerita tentang kesamaran, akhirnya akan menggoyahkan pemahaman dia, capaian dia pada benda yang dah jelas. Tu. Jadi kena tengok keadaan. Sebab tu, kalau kita cerita tentang maratib pengajian, dia ada al-faslul awal, ya, al-firqatul ula, darjah 1, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, gitu. Taraf orang tingkatan 1, ilmu dia macam itu saja. Tapi nanti bila dia naik tingkatan 6, hak yang dia ngaji-ngaji dulu tu semua dikembalikan semula bicaranya secara lebih detail. Kemudian ia mempelajari pula ilmu yang selebihnya lagi di kolej. Iaitulah bagi penuntut ilmu selepas tingkatan 6. Ya. Kita kata mungkin sanawi ali. Dia dah sampai kepada tingkatan itu, dia kembali semula berbicara semua apa yang dipelajari daripada darjah 1, tingkatan 1 sampai kepada peringkat tertinggi. Dikembalikan semula. Artinya dia dah adun. Dalam keadaan ia semua sekali mampu mencapai. Sebab dia daripada bawah. Maratib. Bagaimana kita tak melalui maratib ini? Kita tidak melalui martabat mengaji macam orang mengaji tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita terus berbicara tentang ilmu martabatnya kolej. Cerita dah. Banyak bercerita tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Di dalam akidah banyak ayat-ayat mutasyabihat. Sebagai contoh. Kalau menyebut yadullahi fawqa aydihim. Dalam ayat Quran sebut tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ayat mutasyabihat. Hai, Allah ada tangan ni. Itu ayat contohlah, ayat mutasyabihat. Jadi capaian kita hak yang martabat darjah 3 ataupun tingkatan 6 tak mencapai nak berbicara pasal mutasyabihat, melainkan dia kena daripada awal. Cerita akidah dulu. Mantap betul-betul, kemas betul-betul, baru bergerak ke atas sikit lagi. Sampai ke peringkat dia boleh mencapai cerita tentang mutasyabihat. Perkara-perkara yang kesamaran. Itu maratib orang berilmu. Kalau dia akidah pun tak berapa lagi, syariat apatah lagi, ditekankan tasawuf, ditekankan ayat mutasyabihat, memanglah. Jadi terumbang-ambing. Sebab pemahaman dia tak tercapai. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik, insya-Allah ya.
atas kebenaran yang diberi pada kita untuk berkuliah. InsyaAllah kita berhenti dulu sekat ni. Kita akan sambung lagi siri pengajian kita ni pada, jika diizinkan dan jika ada izin Allah, kita sambung lagi pada siri akan datang ataupun pada minggu hadapan, insya-Allah. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wallahu a'lam.